video konsep asas sains alam hidup. Cikgu berasal dari Kuantan Pahang dan belajar di UCYP. Selamat berkenal. Adik-adik sihat tak hari ini? Bagus. Hari ini cikgu nak ajar adik-adik tentang konsep asas sains yang bertema alam hidupan. Apa itu alam hidupan? Jom tengok video tu. Adik-adik mesti tengok video ni sampai habis. Kenapa? Dalam video ni akan belajar jenis-jenis, ciri-ciri, kategori dan perbezaan antara alam hidupan. So, jom kita mula. Konsep asas sains. Definisi. Asas sains ialah satu proses saintifik yang boleh kanak-kanak diperoleh. Pengalaman sains seperti pengetahuan, kemahiran dan nilai boleh bantu kanak-kanak lebih memahami dan belajar supaya boleh membina rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap perkara di sekeliling. Alam hidupan. Dalam alam hidupan terdapat dua bahagian, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup. Benda hidup ialah benda yang memerlukan minuman, makanan dan oksigen untuk hidup kerana benda hidup mengalami proses hidup. Benda hidup juga boleh bergerak, membiak dan membesar sendiri. Jenis-jenis benda hidup. Dalam benda hidup terdapat tiga bahagian iaitu manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri benda hidup. Benda hidup mesti memerlukan benda ini untuk hidup seperti makanan, air, oksigen, bergerak, membiak dan membesar. Makanan. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk menghasilkan tenaga, manakala tumbuh-tumbuhan adalah membuat makanan sendiri untuk tubuh, seperti fotosintesis. Air. Semua benda hidup memerlukan air
manusia dan haiwan memerlukan air untuk mengekalkan suhu badan. Dan tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk membuat makanan. Oksigen. Semua benda hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Bergerak. Benda hidup boleh bergerak sendiri dan terdapat cara pergerakan yang berbeza. Seperti manusia dan haiwan bergerak dengan menggunakan tubuh iaitu kaki, tangan, kepala dan sebagainya untuk menukar dan bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Manakala tumbuh-tumbuhan menggunakan hormon iaitu hormon ausin untuk bergerak lalu mencari cahaya. Manusia menggunakan kaki berlari. Kucing menggunakan tangan dan kaki untuk berlari dan tumbuh-tumbuhan menggunakan hormon ausin untuk bergerak untuk mencari cahaya. Membiak. Semua benda hidupan boleh membiak. Manusia membiak untuk melahirkan anak. Haiwan membiak untuk melahirkan anak atau telur. Tumbuh-tumbuhan membiak untuk mendapat buah, bunga dan pokok kecil. Manusia membiak untuk melahirkan bayi. Haiwan membiak untuk melahirkan anak atau telur. Tumbuh-tumbuhan membiak untuk melahirkan pokok kecil, bunga atau buah. Membesar. Benda hidup membesar untuk menambahkan saiz. Seperti manusia ialah bayi sehingga orang tua, tumbuh-tumbuhan pokok kecil sehingga bunga, dan haiwan ialah anak sehingga dewasa. Kategori benda hidup. Setiap benda hidup terdapat kategori masing-masing. Mari kita kenalkan satu persatu. Dalam manusia terdapat dua kategori, iaitu perempuan dan lelaki. Persamaan antara perempuan dan lelaki. Persamaan antara perempuan dan lelaki ialah mata, hidung, telinga, mulut, rambut, tangan dan kaki. Kategori haiwan. Dalam haiwan terdapat tiga kategori, iaitu herbivore, carnivore dan omnivore. Herbivore adalah bermaksud haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Carnivore ialah bermaksud haiwan yang makan daging haiwan sahaja. Omnivore ialah haiwan yang makan tumbuhan dan daging haiwan sahaja. Ini ialah contoh-contoh gambar yang menunjukkan kategori haiwan. Kategori tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terdapat tiga kategori, iaitu bunga, daun dan buah. Ini adalah contoh kategori tumbuh-tumbuhan. Benda bukan hidup. Benda bukan hidup ialah
benda yang tidak memerlukan minuman, makanan dan oksigen untuk hidup. Kerana benda bukan hidup tidak mengalami proses hidup. Benda bukan hidup juga tidak boleh bergerak, membiak dan membesar sendiri. Jenis-jenis benda bukan hidup. Contoh jenis-jenis benda bukan hidup ialah mainan, alat tulis, perabot, kenderaan, alat-alat elektronik dan sebagainya. Ciri-ciri benda bukan hidup. Benda bukan hidup seperti mainan tidak makan dan minum. Benda bukan hidup seperti alat tulis tidak bernafas. Benda bukan hidup seperti kereta tidak bergerak sendiri. Benda bukan hidup seperti perabot alat elektronik tidak membiak dan membesar. Adakah adik-adik sudah memahami tentang topik ini? Jika tidak, tak perlu risau. Cikgu akan bantu adik-adik. Jika sudah, tanya kepada adik-adik. Lagu benda hidup dan benda bukan hidup. Jom kita nyanyi. Mari kita belajar benda hidup. Apa ciri-ciri benda hidup? Makan, minum, bernafas, besar, membiak dan juga bergerak. Apa ialah benda bukan hidup? Benda bukan hidup perlu apa? Tiada barang yang diperlukan. Benda bukan hidup tak proses hidup. Mari kita belajar benda hidup. Apa ciri-ciri benda hidup? Makan, minum, bernafas, besar, membiak dan juga bergerak. Apa ialah benda bukan hidup? Benda bukan hidup perlu apa? Tiada barang yang diperlukan. Benda bukan hidup tak proses hidup. Kesimpulan, benda hidup dan benda bukan hidup adalah penting dan kedua-dua benda ini perlulah saling bergantung antara satu sama lain agar boleh mengimbangkan kehidupan. Kedua, kita mestilah pandai dan mengurus masa dengan baik. Apabila menggunakan benda bukan hidup seperti menggunakan gadget, mesti mengurus masa dengan bijak. Itu sahaja pada hari ini. Harap adik-adik memahami dan suka terhadap video saya. Kita jumpa lagi. Bye!